Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak pengurusi majlis. Yang saya hormati Barisan Pensyarah, rakan-rakan seperjuangan Fasa Siswaza Sains Sosial dan Kemanusiaan 2022 serta hadirin-hadirin sekalian yang sudi menyertai seminar serantau Fasa Siswaza Sains Sosial dan Kemanusiaan tahun 2022 ini. Pertama sekali saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Zaki bin Muhammad Azam daripada program Ijazah Sarjana Geografi Noor Metrik MA 211027T. Saya daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah di bawah salian Profesor Madya GS Dr. Oliver Valentine Iboy. Pada hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua iaitu tajuk kajian saya iaitu aplikasi GIS dalam pemetaan perubahan guna tanah, satu kajian literatur. Hadirin sekalian, mari kita pergi ke bahagian pengenalan iaitu pengenalan guna tanah. Menurut daripada kajian Nur Hakimah Asnawi dan Lang Kwok Choi 2016, guna tanah merupakan salah satu bentuk proses perubahan alam sekitar fizikal yang memberikan impak kepada perubahan kehilangan biodiversiti serta kesan kepada kehidupan manusia. Guna tanah merupakan satu proses pembangunan pembandaran yang mana manusia memanfaatkan sumber tanah yang sedia ada secara optimum ke arah pembangunan yang lebih maju. Perubahan guna tanah dia merupakan kesan penempatan dan kemajuan melalui proses secara berperingkat-peringkat menurut pada Hairi Ibrahim et al. 2010. Selain itu, perubahan guna tanah berlaku bagi memenuhi kehendak dan keperluan manusia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih selesa menurut Nur Syabira Begum Nasir Ahmad dan Firuza Mustafa 2019. Sambungan, perubahan guna tanah merupakan proses yang berlaku secara berterusan merangkumi semua jenis pembangunan di permukaan tanah seperti guna tanah perumahan, guna tanah pertanian, komersial dan perbandaran. Guna tanah berlaku bagi memenuhi kehendak dan keperluan manusia yang sentiasa berubah dari semasa ke semasa akibat daripada pentambahan populasi penduduk, peningkatan tekanan ekonomi dan urbanisasi bandar. Dalam era globalisasi ini, sistem maklumat geografi ataupun GIS merupakan alat bantuan kajian untuk mendapatkan data dan maklumat yang tepat berkaitan dengan kajian taburan guna tanah dan litupan bumi. Aplikasi GIS merupakan alat bantuan yang fleksibel yang mana membantu mengumpul, menyimpan, memapar dan menganalisis data guna tanah untuk mengesan perubahan guna tanah. Oleh itu, kajian ini menerangkan tentang kepentingan pembangunan guna tanah dengan aplikasi GIS dalam disiplin ilmu geografi, perancangan bandar dan desa. Aplikasi GIS akan memaparkan perubahan guna tanah yang berlaku di sesuatu kawasan dalam bentuk rajah dan peta. Perbandaran merupakan satu proses yang kompleks yang mana memerlukan pengurusan dan perancangan yang strategik dalam mengkaji kajian guna tanah di sesuatu kawasan kajian. Seterusnya kita pergi kepada kerangka kertas kerja. Seperti tajuk yang berwarna merah tersebut iaitu aplikasi GIS dalam pemetaan perubahan guna tanah. Kotak berwarna kuning di sebelah kiri menunjukkan merupakan definisi dan konsep guna tanah iaitu jenis-jenis guna tanah yang mempunyai 7 jenis-jenis guna tanah. Yang pertama, perumahan, komersial, industri, institusi dan kemudahan masyarakat, hutan, pertanian dan badan air. Di sebelah kanan pula kotak berwarna biru iaitu definisi dan konsep analisis GIS iaitu kajian lepas analisis GIS yang mempunyai 4 iaitu supervised classification, unsupervised classification, overlay dan hotspot yang mana secara keseluruhannya membantu kepada sumbangan kajian kepada pengkaji-pengkaji yang ingin mengkaji tentang perubahan guna tanah di sesuatu kawasan kajian tersebut. Seterusnya kita pergi kepada definisi guna tanah. Menurut Lam Kwok Choi dan Nick Nurul Hidayah 2018, perancangan guna tanah yang sistematik membantu dalam memberikan nilai tambah kepada keperluan manusia di sesuatu kawasan seperti kawasan industri, perumahan, pertanian dan perkhidmatan awam serta pengangkutan yang mana memberikan keselesaan kepada penduduk setempat. Perubahan guna tanah berlaku bagi memenuhi
kehendak dan keperluan manusia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih selesa. Perubahan guna tanah merupakan proses yang berlaku secara berterusan yang mana merangkumi semua jenis permukaan yang ada di permukaan tanah seperti guna tanah perumahan, pertanian, komersial dan pembandaran menurut pada Helen Bersolis 2020. Selain itu, guna tanah boleh diklasifikasikan sebagai bentuk aktiviti manusia seperti perindustrian, perumahan, komersial, pertanian dan institusi yang mana membawa keselesaan kepada penduduk setempat. Manusia dia ini membuat keputusan bagi menyesuaikan keperluan tanah bagi menjana ekonomi yang mana membawa kemajuan yang lebih optimal daripada satu tahap ke satu tahap yang lebih baik menurut daripada Zurina Tahir dan Jalaluddin Abdul Malik 2017. Okay, seterusnya, hadirin sekalian, kita pergi kepada jenis-jenis guna tanah. Okay, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, kita mempunyai 7 jenis-jenis guna tanah. Yang pertama iaitu guna tanah perumahan. Guna tanah perumahan ni apa? Guna tanah perumahan ni merupakan guna tanah yang berkaitan dengan kediaman atau lokasi tempat tinggal yang didiami oleh manusia. Guna tanah perumahan ini terbahagi pula kepada dua iaitu kawasan perumahan yang terancang dan kawasan perumahan yang tidak terancang. Kawasan perumahan terancang seperti kawasan taman, seperti kawasan felda dan sebagainya yang mana kawasannya terancang dalam satu kelompok. Manakala perumahan yang tidak terancang seperti kawasan-kawasan kampung yang mana kedudukannya bertebaran daripada daripada yang lain yang dipanggil sebagai kawasan perumahan yang tidak terancang. Yang kedua iaitu guna tanah komersial. Guna tanah komersial ni dibangunkan blok-blok tanah yang bertujuan untuk menjana keuntungan. Guna tanah komersial ni menempatkan kawasan seperti restoran, farmasi, pusat membeli belah dan hotel yang mana dia memberikan keuntungan kepada pihak pemaju untuk proses kemajuan pada masa hadapan. Yang ketiga iaitu guna tanah industri. Guna tanah industri merupakan kawasan tumpuan aktiviti perindustrian yang mana berfokus atau berkluster bagi memperkukuhkan pembangunan perindustrian setempat dan menawarkan produk khusus serta membuka peluang pekerjaan kepada perkembangan ekonomi sekitar. Contohnya seperti guna tanah industri seperti sektor perkilangan dan sektor IKS, industri kecil dan sederhana yang mana memberikan peluang pekerjaan dan sumber pendapatan ekonomi kepada penduduk sekitar. Okay, seterusnya kita pergi kepada guna tanah institusi dan kemudahan masyarakat. Jenis guna tanah institusi dan kemudahan masyarakat merupakan kemudahan asas yang diperuntukkan kepada masyarakat setempat. Guna tanah institusi dan kemudahan masyarakat dia berfungsi sebagai kemudahan kepada pendidikan, keagamaan dan sosioekonomi masyarakat. Kemudahan pendidikan seperti sekolah dan universiti. Manakala keagamaan seperti masjid, kuil, church dan sebagainya. Seterusnya sosioekonomi masyarakat seperti taman permainan, pasaraya dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada guna tanah hutan iaitu guna tanah hutan melibatkan kawasan hutan seperti hutan simpan, hutan dara, hutan paya bakau dan kawasan pengekalan hutan. Kawasan hutan sering menjadi kawasan penerokaan aktiviti manusia untuk proses pembandaran dan pembangunan di sesuatu tempat. Oleh itu, kawasan hutan ini boleh dijadikan kawasan pengekalan dan pemeliharaan untuk tujuan pelancongan di kawasan guna tanah hutan tersebut. Yang seterusnya kita ada guna tanah pertanian. Guna tanah pertanian ini dia melibatkan seperti yang kita tahu iaitu aktiviti penanaman pokok seperti penanaman kelapa sawit, penanaman getah, padi, nenas, koku dan sayuran. Aktiviti pertanian merupakan ekonomi primer yang mana membawa hasil keuntungan kepada kegiatan ekonomi masyarakat dan negara. Yang terakhir kita ada guna tanah badan air. Kawasan guna tanah badan air merupakan kawasan air seperti sungai, tasik, kolam, paya, laut dan empangan. Guna tanah badan air ni terbahagi pula kepada dua iaitu kawasan semula jadi dan kawasan buatan. Semula jadi seperti ciptaan Tuhan iaitu sungai, tasik, paya dan laut. Badan air buatan pula mana manusia menciptakan tersebut seperti empangan,
bekas lombong dan tasik buatan. Okay, seterusnya kita pergi kepada kepentingan aplikasi GIS. Menurut daripada kajian Muhammad Rais Borhan dan Lam Kok Choi 2018 menyatakan bahawa sistem maklumat geografi ataupun GIS merupakan sistem aplikasi untuk menyimpan, menangkap, memaparkan data dan menganalisis data yang berkaitan dengan ruangan di dalam bumi ini. GIS membantu para penyelidik untuk mendapatkan data serta menganalisis data dengan tepat dengan memberikan gambaran yang jelas. Oleh itu, kepentingan ini terselah melalui komponen GIS dalam melakukan analisis ruangan, statistik, pemprosesan hasil pemetaan dan perkongsian data secara atas talian. Aplikasi ini turut membantu dalam menganalisis sesuatu fenomena ruangan yang dikaji. Bukan sahaja guna tanah, kita boleh mengkaji lebih banyak lagi fenomena geografi yang ada seperti fenomena kemarau, banjir, peningkatan suhu di kawasan bandar dan sebagainya. Okay, seterusnya, tambahan lagi penggunaan teknologi terkini dan dalam aplikasi penderaan jauh dan sistem maklumat geografi GIS, dia memudahkan bagi pengkaji dalam mengumpulkan data dan menganalisis perubahan guna tanah yang berlaku dalam tempoh masa yang diinginkan melalui imej satelit. Menurut daripada Lam Kok Choi dan He Ahna 2017, melalui teknik analisis GIS akan memberikan maklumat dengan lebih jelas dan tepat kepada pembaca dalam melihat perubahan guna tanah melalui pembandingan paparan imej guna tanah dengan jelas, kerana imej satelit ini dia membekalkan perubahan guna tanah dalam tempoh masa yang diinginkan oleh pengkaji, seperti dalam tempoh 10 tahun daripada tahun 2010 hinggalah tahun 2020 dalam melihat perubahan guna tanah melalui imej satelit yang dianalisis melalui aplikasi GIS. Melalui teknik analisis GIS seperti yang ada, iaitu overlay, supervised classification, unsupervised classification dan hotspot, ini membantu dalam menjimatkan kos dan masa pengkaji semasa menjalankan kajian melalui data spasial yang diambil daripada imej satelit yang lebih optimum. Imej satelit seperti imej satelit Landsat yang mana mampu membekalkan data-data kajian guna tanah yang lebih optimum. Okay, seterusnya hadirin hadirat sekalian, kita pergi kepada jenis-jenis analisis GIS dalam guna tanah. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, kita mempunyai 4 teknik analisis GIS dalam melihat perubahan guna tanah. Yang pertama iaitu supervised classification ataupun klasifikasi terselia, yang mana merupakan proses dalam pengelompokan piksel kepada kelas-kelas tertentu melalui perbezaan pada warna menurut Antonio Asik 2019. Semakin banyak klasifikasi kelas warna, maka semakin banyak warna yang akan digunakan dan hasilnya akan semakin bagus. Teknik ini boleh memilih pixel sampel dalam imej yang mewakili kelas tertentu, kemudian perisian perposes imej untuk menggunakan kelas input sebagai rujukan untuk pengelasan semua pixel dalam imej. Oleh itu, kelas input ini dipilih berdasarkan pengetahuan pengguna. Seterusnya iaitu unsupervised classification ataupun klasifikasi tidak terselia, merupakan proses yang hanya berfokus kepada perkara yang ditetapkan sahaja. Hal ini kerana pengkaji akan mengatur jumlah kelas ataupun kluster yang dibuat menurut Lam Kok Choi dan He Ahna 2017. Klasifikasi tidak terselia turut dikelaskan mengikut kluster tertentu dengan teknik klasifikasi tidak terselia. Teknik ini akan memproses pengelompokan piksel kepada satu kelas ataupun kluster tersusun dalam satu kategori. Okay, seterusnya kita pergi kepada teknik analisis overlay ataupun analisis tindanan yang merupakan alat yang membantu dalam GIS yang berupaya menindih maklumat spasial dan atribut daripada pelbagai lapisan peta tematik bagi menghasilkan maklumat baru menurut daripada Zunina Tahir dan Jalaluddin Abdul Malik 2017. Analisis tindanan merupakan analisis spasial dan proses pemodelan apabila digunakan dengan operasi spasial yang berlainan. Okay, yang terakhir iaitu analisis hotspot, merupakan analisis spasial dan teknik pemetaan yang membantu dalam mengenal pasti pengelompokan fenomena spasial menurut daripada Tobias Kumiller et al. 2016. Analisis hotspot menjelaskan
analisis spasial dengan menggambarkan sebagai titik dalam peta dan merujuk kepada lokasi dan objek yang dikaji dalam melihat perubahan guna tanah dengan aplikasi GIS. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian yang terpenting dalam kajian ini, iaitu kajian lepas aplikasi GIS dalam pemetaan guna tanah. Okey, hadirin sekalian, yang pertama iaitu peta nombor 1, teknik pengkelasan analisis supervised classification. Menurut daripada kajian Muhammad Rais Borhan dan Lam Kwok Choi 2018, dalam kajiannya yang bertajuk Analisis Guna Tanah di Daerah Batu Pahat Johor dengan menggunakan penderaan jauh dan GIS. Penyelidikan ini membuat perbandingan antara perbandingan data antara tempoh masa 1990 dan 2015 bagi melihat perubahan guna tanah. Kajian ini menggunakan data imej satelit Landsat bagi melihat perubahan guna tanah yang dianalisis melalui proses supervised classification ataupun klasifikasi terselia. Pada proses ini, kesemua piksel imej satelit akan diagihkan kepada beberapa bahagian kelas guna tanah yang telah ditetapkan. Kajian ini melihat perubahan guna tanah iaitu di sebelah kiri pada tahun 1990 dan di sebelah kanan pada tahun 2015 bagi melihat tempoh perubahan guna tanah yang berlaku. Kajian ini menggunakan teknik supervised classification dalam membuat perbandingan imej dalam membahagikan kategori-kategori kelas guna tanah yang ditetapkan seperti iaitu seperti tepu bina, kelapa, getah, kelapa sawit, kawasan tanah lapang, hutan, air dan awan, yang mana imej ini akan dibahagikan melalui teknik supervised classification. Okey, seterusnya peta nombor 2 iaitu teknik pengkelasan analisis unsupervised classification. Menurut daripada kajian Muhammad Azizul Ismail, Ahmad Nazri, Muhammad Ludin dan Nafisa Hosni 2018 menggunakan kaedah klasifikasi guna tanah tidak terselia ataupun unsupervised classification sebagai metod kajian bagi mengkelaskan guna tanah kepada beberapa bahagian seperti kawasan pertanian, pembangunan, hutan dan badan air di Bandar Iskandar Johor. Yang kedua iaitu teknik analisis klasifikasi tidak selia ini membantu pengkaji dalam mengkelaskan piksel imej dan mengumpulkan dalam bahagian kelas tertentu. Teknik ini berdasarkan algoritma pengiraan guna tanah yang akan diproses oleh perisian GIS. Seperti mana peta nombor 2 kita dapat lihat yang berwarna hijau, maksud agriculture, tepu bina, hutan dan badan air yang melibatkan pengkelasan piksel imej iaitu melalui teknik analisis unsupervised classification. Okey, peta nombor 3 iaitu kita ada teknik analisis overlay guna tanah ataupun analisis tindanan. Menurut daripada kajian Zurinah Tahir dan Jalaluddin Abdul Malik 2017 yang bertujuan dalam membangunkan bekalan data GIS bagi melihat perkembangan guna tanah bandar dan memantau guna tanah pertanian. Kajian ini menggunakan teknik analisis overlay ataupun analisis tindanan bagi menganalisis perubahan guna tanah terhadap kehilangan kawasan pertanian. Hasil analisis kajian ini menunjukkan analisis tindanan peta guna tanah pertanian daripada tahun 1993, 2002, 2008 dan 2015 yang membincangkan keluasan pertanian yang semakin berkurangan dari tahun ke tahun akibat daripada perkembangan sektor perindustrian di kawasan kajian tersebut. Yang mana pengkaji ini telah menggunakan teknik analisis overlay, maksudnya tindanan menggunakan data daripada satelit, mana daripada tahun 1993, tahun 2000, 2008 dan 2015 yang menindih kawasan kajian terhadap kehilangan kawasan pertanian yang dilihat semakin berkurangan daripada tahun ke tahun. Itulah teknik analisis overlay guna tanah. Okey, yang terakhir iaitu peta nombor 4, teknik analisis titik sebaran hotspot guna tanah. Menurut daripada kajian Tobias Humiller et al. 2016, kajian ini menganalisis penunjuk guna tanah dengan resolusi tinggi dan ruangan eksplisit dalam pengurusan tanah seperti kawasan pertanian, kawasan hutan, kawasan bandar di seluruh Eropah
bagi tempoh 1990 hingga tahun 2006. Kajian ini menggunakan metodologi kajian iaitu menggunakan teknik analisis hotspot ataupun titik panas yang berasaskan kepada perubahan dan keselarasan spasial kawasan berbanding perubahan intensiti. Kajian ini turut mendedahkan ketidakseragaman guna tanah di kawasan timur Eropah yang lebih rendah daripada barat Eropah, terutamanya dalam sektor pertanian. Yang mana kawasan ini melihat kepada ketidakseragaman ataupun ketidakserataan kepada guna tanah terutamanya di kawasan Eropah yang lebih rendah berbanding barat Eropah yang lebih tinggi dalam sektor pertaniannya. Itulah teknik analisis sebaran hotspot guna tanah yang telah dilakukan oleh kajian Tobias Kumila et al. 2016. Okey, rumusan dan sumbangan kajian. Okey, hadirin sekalian, secara kesimpulannya melalui sorotan-sorotan kajian lepas yang dilaksanakan dalam kertas kerja ini, dapat saya simpulkan bahawa terdapat banyak teknik analisis kajian yang boleh dilakukan dalam mengkaji pemetaan perubahan guna tanah ini. Kajian perubahan guna tanah merupakan kajian yang penting dan perlu kajian yang berterusan bagi melihat perubahan guna tanah, sama ada perubahan tersebut berlaku secara drastik ataupun secara beransur-ansur. Kemajuan dalam perkembangan teknologi seperti aplikasi GIS, Geography Information System, GIS membantu dalam melihat potensi bagi memaksimumkan guna tanah yang memberikan peluang dalam meningkatkan sektor sosioekonomi yang lebih banyak kepada penduduk setempat dalam meningkatkan taraf hidup mereka ke satu tahap yang lebih baik. Hal ini bagi meningkatkan ataupun memberikan taraf hidup masyarakat ke satu tahap yang lebih baik yang merangkumi keseluruhan aspek iaitu pembangunan daripada sudut ekonomi, pembangunan daripada sudut sosial dan terutamanya kepada politik. Okey, berikut merupakan sumbangan kajian dalam kajian ini. Yang pertama iaitu membantu kepada agensi kerajaan. Kajian ini membantu dalam kepada agensi kerajaan yang melibatkan perancangan bandar dan desa ke arah pengurusan tanah yang lebih mapan. Seperti mana yang saya nyatakan sebentar tadi, guna tanah merupakan satu proses yang kompleks yang mana memerlukan pengurusan dan perancangan yang strategik ke arah yang lebih mapan supaya tanah yang digunakan ke arah yang lebih optimum supaya dapat membangunkan pembangunan pembadaran guna tanah tersebut ke arah yang lebih maju. Yang kedua iaitu pengaplikasian bidang GIS, iaitu dalam mempertingkatkan kegunaan GIS dalam bidang penyelidikan terutamanya berkaitan dengan guna tanah industri di kawasan kajian. Dengan aplikasi GIS ni kita dapat memantau maksudnya perubahan guna tanah tersebut berlaku dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh pekaji seperti tempoh masa 10 tahun dalam melihat perubahan guna tanah yang berlaku di kawasan kajian sama ada secara drastik ataupun secara beransur-ansur. Okey, yang terakhir iaitu kelestarian alam sekitar. Seperti mana yang kita tahu, dalam bidang pemetaan perancangan guna tanah yang seimbang mestilah melihat daripada sudut pembangunan dan di samping menjaga kelestarian alam sekitar demi generasi yang akan datang. Sebagai pelajar geografi, kita mestilah melihat daripada dua aspek iaitu dari sudut pembangunan pembadaran dan kita melihat daripada aspek kelestarian alam sekitar supaya dapat menjaga alam sekitar demi generasi yang akan datang, terutamanya guna tanah yang semakin hari semakin terhad dan diharapkan agar pembangunan yang mapan perlu dilaksanakan bagi menjaga kelestarian alam sekitar. Okey, sebagai penutup bicara, jelaslah bahawa perubahan guna tanah merupakan satu proses yang kompleks yang memerlukan pengurusan dan perancangan yang strategik bagi melihat perubahan yang berlaku secara drastik ataupun secara beransur-ansur di kawasan kajian. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan serta hadirin sekalian yang sudi hadir dalam seminar serantau Pasir Siswaza Sains Sosial dan Kemanusiaan tahun 2020 ini. Saya berharap agar kita dapat bertemu lagi di sesi seminar yang akan datang. Saya Muhammad Zaki bin Muhammad Azam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Berikut merupakan rujukan yang saya gunakan bagi menghasilkan kertas kerja ini. Sekian, terima kasih.